Dulu pernah ada kes budak 2 tahun mati disebabkan suspek memandu laju menekan minyak kereta dan melanggar kemah majlis perkahwinan. Suspek dikepung polis dan terpaksa melanggar orang ramai yang ada di bawah kemah. Kenapa suspek tergamak membuat tindakan sebegitu? Emak pengganti air tangan ibu anda ada mak baru best. Pada malam kejadian, suspek menaiki kereta dan berhenti di kawasan Gopeng, Perak. Jejak suspek dapat dihidu polis yang menaiki kereta peronda. Suspek merupakan seorang yang dikehendaki polis atas satu kes rusuhan. Menyedari kelibatnya dihidu polis, suspek mula menggelabah. Suspek kemudian memandu kereta hingga ke kawasan perumahan di jalan utama kampung tersusun Kopisan Baru, Gopeng. Suspek mati langkah setelah jalan dihalang oleh kemah majlis perkahwinan. Kelihatan ada tetamu yang berdiri di bawah kemah itu. Ada yang sedang menjamu selera dan ada juga kanak-kanak yang sedang bermain. Suspek memberhentikan kereta dan memadamkan lampu kereta. Kereta suspek betul-betul menghadap kemah tersebut. Di belakang kereta suspek, kereta peronda polis sedia menunggu. Suspek buntu. Beberapa saat kemudian, tanpa disangka oleh tetamu di bawah kemah tersebut, suspek menghidupkan lampu kereta dan menekan pedal minyak kereta. Suspek merempuh langgar kemah. Saksi mengatakan suspek 2 kali melanggar kemah tersebut. Rempuhan pertama, suspek melanggar 2 orang mangsa. Disebabkan rempuhan itu, kereta suspek tersekat di tengah-tengah kemah. Suspek mengundurkan sedikit kereta dan bergerak semula ke depan. Rempuhan kedua kemudian menggilis kepala mangsa berusia 2 tahun. 2 orang mangsa lagi mengalami kecederaan parah. Kaki mangsa kedua digilis dan tulang mangsa ketiga pula dikatakan retak akibat rempuhan itu. Suspek memecut laju meninggalkan kawasan kejadian. Ketiga-tiga mangsa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan segera. Mangsa berusia 2 tahun disahkan mati akibat kecederaan serius di kepala. Doktor pakar forensik mengesahkan mangsa mati disebabkan kecederaan di kepala yang menyebabkan kematiannya selaras dengan kemalangan jalan raya. Mangsa kedua mengalami kecederaan patah tertutup kiri tulang metatarsal kedua, ketiga dan keempat. Mangsa ketiga pula mengalami kecederaan, luka lelasan pelbagai permukaan di siku kanan dan kedua lutut. Suspek kemudian ditahan dan didakwa di bawah Seksyen 300-D Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh. Suspek mengetahui perbuatannya amat dan begitu bahaya yang boleh mendatangkan kematian atau bencana tubuh yang boleh menyebabkan kematian. Jadi, suspek berniat untuk membunuh. Suspek mengatakan dia bertindak sedemikian kerana mahu lari daripada polis. Suspek mengatakan polis datang ke arah keretanya dengan membawa pistol. Tetapi, kenyataan suspek ditolak Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh. Polis sebenarnya hanya berada di dalam kereta peronda. Mahkamah Tinggi Ipoh telah memutuskan suspek bersalah atas tuduhan membunuh mangsa dan suspek dikenakan hukuman gantung sampai mati. Peguam bela suspek kemudian membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Peguam bela suspek berhujah suspek tidak berniat untuk membunuh.
Tindakan suspek hanyalah untuk melarikan diri daripada polis. Suspek tidak menyedari ada melanggar mangsa semasa merempuh kemah. Tindakan suspek mengundur dan menggerakkan kereta ke depan bukanlah untuk menggilis mangsa, tetapi kerana keretanya sudah tersekat. Kerusi dan meja di bawah kemah telah menghalang kereta suspek bergerak. Jadi, suspek sebenarnya hanya ingin melarikan diri. Pendakwa raya iaitu Jabatan Peguam Negara kemudian berhujah, perbuatan suspek memandu ke arah kemah itu boleh membawa bahaya yang akan berlaku pada sesiapa yang sedang berada di situ. Suspek telah berhenti sekejap menghadap kemah dan suspek sedar ada tetamu di bawah kemah tersebut. Jadi, suspek yang bersalah. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Yang Amat Arif, Tengku Maimun, Kamardin Hashim dan Abdul Karim pada Mac 2018 telah memutuskan suspek bersalah atas kesalahan membunuh mangsa. Di bawah Seksyen 300(d) Kanun Keseksaan, semua yang diperlukan adalah pengetahuan bahawa perbuatan itu mungkin menyebabkan kematian. Penekanannya adalah pada watak berbahaya itu sendiri. Terdapat perasaan tidak senang terhadap hasilnya dan risiko yang diambil sedemikian rupa sehingga dapat dinyatakan bahawa orang tersebut mengetahui tindakan itu mungkin menyebabkan kematian, merujuk kepada kes Mahkamah Persekutuan Kenneth Fook Moon Lee. Perbuatan suspek sebenarnya tidak menghiraukan keselamatan dan nyawa manusia. Tindakan suspek tidak boleh dikatakan terburu-buru atau cuai. Perbuatannya adalah disengajakan dan suspek tahu kesana rempuhan itu boleh mendatangkan risiko kematian. Jadi, suspek didapati bersalah atas kesalahan membunuh mangsa dan dihukum gantung sampai mati. Justeru itu, suspek tidak lagi berpeluang untuk menikmati nasi dan juga lauk pauk kenduri kahwin yang lazat di majlis perkahwinan saudara mara maupun rakan-rakan suspek ketika suspek masih hidup.